Bilik itu terlalu sunyi, sampai bunyi degupan jantung sendiri terasa seperti sesuatu yang retak. Doktor cuma angkat muka, tak lama. Satu ayat pendek, tak lebih. Dan dunia Datin Zai Izzati Khairuddin berhenti di situ, bukan perlahan, bukan macam mimpi, tapi seperti sesuatu yang tiba-tiba dipadam. Lampu putih di atas kepala terlalu terang, menyakitkan mata, menyakitkan fikiran. Bunyi mesin bip, 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 tak kuat, tapi cukup untuk menekan dada. Seolah-olah setiap bunyi itu adalah peringatan bahawa masa sedang bocor keluar, tanpa izin. Dia tak menangis. Itu yang pelik. Tangan dia di atas paha, diam, kaku. Jari tak bergerak. Bibir sedikit terbuka macam nak cakap sesuatu. Tapi tak jadi. Perkataan tersekat di tengah dada. Macam ada sesuatu menahan. Cancer. Doktor sebut sekali lagi, perlahan. Seolah-olah kalau dia ulang dengan suara lebih lembut, hakikat itu akan jadi kurang kejam. Tapi tidak. Nama Jamal Abdillah bergema dalam kepala dia. Bukan sebagai penyanyi, bukan sebagai legenda, tapi sebagai lelaki yang tadi pagi masih sempat senyum, masih sempat tanya, sarapan apa hari ini? Moderate kecil, sangat kecil. Dan sekarang, tiba-tiba terasa mahal. Dia ingat balik pagi tadi, kopi yang sedikit pahit, suara radio yang perlahan, cara Jamal duduk sambil memegang cawan. Semua itu normal. Terlalu normal. Sampai tak ada siapa pun rasa ia mungkin hari terakhir dunia lama mereka. Tak ada muzik dramatik. Tak ada petanda besar. Cuma satu pintu hospital dan satu ayat. Dia berdiri. Tapi kaki macam bukan milik dia. Berat. Tak stabil. Lantai hospital terasa licin walaupun kering. Seorang jururawat lalu di sebelah. Senyum biasa yang langsung tak sesuai dengan apa yang baru berlaku. Tarik nafas. Gagal. Tarik lagi. Masih gagal. Seolah-olah udara di situ tak cukup untuk dia. Dia berjalan keluar dari bilik konsultasi tanpa betul-betul sedar ke mana arah dia pergi. Koridor panjang. Terlalu panjang. Lampu-lampu siling berbaris seperti garis masa yang dia tak mahu lalui. Setiap langkah, bunyi kasut sendiri kedengaran terlalu kuat. Tok, tok, tok. Macam kira detik. Dia berhenti sekejap di depan tingkap. Luar sana cerah. Orang berjalan macam biasa. Ada yang ketawa. Ada yang sibuk dengan telefon. Dunia luar langsung tak berubah. Dan itu menyakitkan. Macam mana dunia boleh terus berjalan, sedangkan dunia dia baru saja runtuh? Telefon dalam tangan bergetar. Nama seseorang muncul. Dia tak angkat. Bukan sebab tak mahu. Tapi sebab dia tak tahu nak cakap apa. Semua okey? Itu tipu. Tak okey? Itu terlalu besar. Dia tekan skrin sampai padam. Sunyi lagi. Beberapa minit atau mungkin beberapa jam, dia sendiri tak pasti. Zai akhirnya berpatah balik. Pintu bilik wad terbuka perlahan. Bau ubat. Bau antiseptik. Bau yang tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang akan tinggal lama dalam hidup dia. Jamal ada di sana. Baru sahaja baring. Masih sama wajah itu. Masih tenang. Masih lelaki yang sama. Tapi juga bukan lagi lelaki yang sama. Ironi. Dia mendekat. Langkah kali ini lebih perlahan. Lebih berhati-hati. Macam takut kalau dia bergerak terlalu cepat. Semua ini akan jadi nyata sepenuhnya. Zai, suara Jamal perlahan, hampir berbisik. Dia angkat kepala. Cuba senyum. Senyuman yang tak sampai ke mata. Senyuman yang terasa seperti retak dari dalam. Doktor cakap apa? Soalan itu. Pendek. Biasa. Tapi terasa seperti sesuatu yang terlalu berat untuk dijawab. Zai duduk di sebelah katil. Tangan dia perlahan-lahan mencari tangan Jamal. Sentuhan itu hangat, nyata. Dan itu membuatkan dada dia semakin sesak. Dia tak jawab terus. Sebaliknya, dia hanya pegang tangan itu lebih kuat. Sedikit lagi, sedikit lagi. Seolah-olah kalau dia lepaskan, sesuatu akan hilang. Apapun,
Kita lalui sama-sama kan? Jamal cuba tersenyum. Suara dia masih tenang, seolah-olah dia yang sedang menenangkan orang lain. Dan di situ, sesuatu dalam diri Zai pecah. Bukan tangisan, bukan jeritan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Dia tunduk sedikit. Dahi hampir menyentuh tangan Jamal. Nafas dia mula tidak teratur. Mata akhirnya berair, perlahan, tanpa bunyi. "Maaf!" Perkataan itu keluar tanpa dirancang. Entah untuk apa, entah untuk siapa. Mungkin untuk masa yang tak cukup. Mungkin untuk semua perkara kecil yang dulu dia fikir remeh. Mungkin untuk hakikat bahawa dia tak boleh ubah apa-apa. Mesin di sebelah katil terus berbunyi. Pip! 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 Ritma yang sama. Tak peduli tentang apa yang sedang berlaku di antara dua manusia itu. Di luar bilik, seseorang ketawa. Bunyi roda troli melintas. Kehidupan hospital berjalan seperti biasa, tersusun, sistematik, tidak terganggu. Di dalam bilik itu, Zai angkat kepala perlahan. Mata dia merah, tapi dia cuba lagi. Cuba untuk jadi kuat. Cuba untuk jadi seseorang yang Jamal perlukan sekarang. Dia genggam tangan itu sekali lagi. Lebih kuat, lebih lama. Seolah-olah cuba menahan sesuatu yang sudah mula terlepas. Walaupun dia sendiri tahu, dalam diam, ada sesuatu yang tidak boleh ditahan lagi. Tangan itu masih di situ, hangat. Berat sedikit, tapi masih hidup. Saya tak lepaskan. Dia tak pernah suka genggam tangan lama-lama sebenarnya. Dulu, entah bila, dia selalu tarik balik cepat. Kononnya panas, kononnya rimas. Jamal pernah usik. Tangan saya ni bukan bara pun. Dia cuma senyum, tak jawab. Itu gaya dia. Diam lebih banyak daripada kata. Sekarang, dia pegang seperti tak tahu bila harus berhenti. Ada sesuatu tentang cara dia duduk di sisi katil itu. Tak terlalu dekat, tapi juga tak jauh. Seolah-olah dia tahu jarak yang tepat untuk jadi kuat, tapi masih rapuh. Kepala sedikit tunduk. Mata tak selalu memandang wajah Jamal, tapi sesekali curi pandang. Lama. Terlalu lama. Sampai nafas sendiri jadi berat. Dia bukan jenis yang bising. Tak pernah. Kalau di rumah, dia lebih banyak bergerak daripada bercakap. Bunyi langkah di dapur. Bunyi cawan berlaga perlahan. Bunyi pintu almari yang dibuka tanpa kuat. Semua itu lebih dia daripada kata-kata. Jamal selalu perasan. Awak ni kalau senyap, lagi kuat daripada orang marah. Dia akan pandang sekilas, senyum nipis, dan terus sambung apa yang dia buat. Tak jawab. Tak perlu jawab. Dan mungkin sebab itu, Jamal faham dia tanpa banyak penjelasan. Di dalam bilik hospital ini, semua kebiasaan itu ikut masuk sekali. Cara dia tarik kerusi perlahan, cara dia betulkan selimut tanpa membuat bunyi, cara dia susun botol air di meja kecil walaupun tak perlu. Perkara kecil, tapi semua itu macam ritual, macam cara dia menahan sesuatu yang tak boleh dia sebut. Dia ambil tisu, lipat, buka balik, lipat lagi. Tanpa sedar, jari bergerak sendiri, mata tak fokus. Kadang-kadang dia berhenti sekejap dan pandang tangan Jamal semula, seolah-olah memastikan masih ada. Masih di sini, ada satu masa. Lama dulu, mereka pernah duduk di dalam kereta tanpa bercakap hampir sejam. Hujan di luar, cermin berkabus, radio mati. Jamal tak tanya apa-apa. Zai pun tak cakap apa-apa. Tapi bila dia akhirnya keluar dari kereta, dia tahu dia tak keseorangan. Tak perlu kata, cukup dengan ada. Dan sekarang, dalam bilik yang terlalu putih ini, memori itu datang balik tanpa jemputan. Duduk di sudut fikiran dia senyap, tapi berat. Dia usap perlahan belakang tangan Jamal dengan ibu jari, gerakan kecil, berulang. Seperti seseorang yang cuba menenangkan bayi yang tak menangis, tapi tetap perlu dipujuk. Jamal perasan, "Awak penat?" Soalan itu keluar perlahan. Mata dia tak buka sepenuhnya. Zai geleng. Cepat. Terlalu cepat. Walaupun, ya, penat yang bukan pada badan. Penat yang tak ada tempat untuk rehat. Dia tarik nafas panjang, tapi masih tak cukup. Nafas dia selalu begitu sejak tadi, separuh, tak penuh. Seolah-olah paru-paru dia sendiri pun tahu. Ada sesuatu yang tak kena. Dia bangun sekejap, pergi ke hujung katil.
betulkan sesuatu yang sebenarnya sudah elok, kemudian kembali duduk di tempat yang sama. Gerakan itu ulang, tanpa sebab, tanpa arah. Itu juga dia. Kalau sesuatu tak boleh dikawal, dia akan cari benda kecil untuk dikawal. Sudu, cawan, selimut, jarak kerusi. Semua itu jadi penting. Bila perkara sebenar terlalu besar, ada satu lagi perkara tentang dia yang orang jarang nampak. Cara dia memandang. Bukan pandangan biasa. Bukan sekadar lihat, tapi seperti menyimpan sesuatu dalam mata. Lama, dalam. Kadang-kadang terlalu dalam sampai orang lain rasa tak selesa. Jamal tak pernah rasa begitu. Dia selalu balas pandangan itu dengan tenang. Kadang-kadang senyum. Kadang-kadang hanya diam. Tapi tak pernah lari. Sekarang, bila Zai pandang dia, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada mata, tapi pada masa. Seolah-olah setiap saat yang dia lihat itu, dia cuba hafal garis wajah. Cara nafas turun naik, bunyi kecil ditekak bila Jamal telan air liur. Semua itu jadi detail yang dia tak mau hilang. Dia capai hujung selimut lagi. Tarik sedikit. Lepas. Tarik balik. Pergerakan kecil itu berulang tanpa dia sedar. Kemudian, dia berhenti. Tangan dia perlahan naik ke udara, seolah-olah nak sentuh wajah Jamal. Tapi tak jadi. Jari itu tergantung di tengah beberapa saat sebelum jatuh semula ke paha. Tak semua sentuhan boleh dibuat. Ada yang terlalu berat. Apa awak fikirkan? Jamal tanya lagi, kali ini dengan suara yang sedikit lebih jelas. Zai tak jawab, bukan kerana tak mahu, tapi kerana kalau dia mula, dia takut dia tak boleh berhenti. Dia hanya pandang, lama, kali ini tanpa curi-curi. Dan dalam diam itu, segala yang dia tak pernah cakap selama ini, seperti berkumpul di situ. Dalam satu ruang kecil antara dua orang manusia yang sudah terlalu lama saling memahami tanpa perlu banyak kata. Di luar, langkah kaki berlalu lagi. Suara jururawat, bunyi pintu dibuka dan ditutup. Di dalam, Zai masih duduk di situ. Masih dengan cara yang sama. Masih dengan tangan yang sesekali bergerak, sesekali diam. Dan di antara semua gerakan kecil itu, ada sesuatu yang tak pernah dia tunjuk kepada sesiapa, cara dia menahan dengan senyap. Pintu itu tertutup perlahan. Klik. Bunyi kecil, tapi seperti sesuatu yang memisahkan dua dunia, sebelum dan selepas. Zai masih berdiri, tak duduk, tak bergerak. Doktor di depan dia bercakap, mulut bergerak. Tangan buat isyarat kecil. Ada kertas di atas meja. Ada garis-garis. Ada istilah yang sepatutnya penting. Tapi semua itu kabur, seolah-olah suara itu datang dari jauh. Terlalu jauh. Kita sudah buat beberapa ujian. Ada penyebaran. Jerawatan masih boleh dipertimbangkan. Perkataan masuk, tapi tak melekat. Zai hanya nampak bibir doktor bergerak. Dan satu perkataan yang tak mahu hilang, kanser. Dia tak duduk walaupun doktor sudah tunjuk kerusi. Kaki dia seperti tertanam di lantai. Puan boleh duduk dulu? Saya kileng. Perlahan, hampir tak nampak. Dia tak mahu duduk. Kalau dia duduk, mungkin ini akan jadi lebih nyata, lebih berat, lebih kekal. Doktor berhenti bercakap sekejap, memandang dia, seolah-olah memberi ruang. Tapi ruang itu bukan ruang untuk bernafas. Ruang itu kosong. Ada Solan, ayat itu biasa. Terlalu biasa. Zai pandang meja. Kertas. Pen. Jari doktor yang diam di atas fail. Semua itu kelihatan teratur. Tenang. Seperti semuanya boleh dijelaskan. Sedangkan dalam kepala dia, tak ada apa yang teratur. Dia cuba bercakap. Bibir bergerak sedikit. Tak keluar suara. Dia tarik nafas. Sekali. Gagal. Sekali lagi. Masih gagal. Kemudian, akhirnya, suara itu keluar. Perlahan, hampir pecah. Berapa lama lagi? Sunyi. Doktor tak jawab terus. Itu yang paling menakutkan. Bukan jawapan, tapi jeda sebelum jawapan. Beberapa saat, tapi terasa panjang. Terlalu panjang. Seperti masa sendiri enggan bergerak. Doktor tarik nafas kecil. Pandangan dia berubah sedikit. Lebih lembut, tapi juga lebih berat. Kit akan cuba yang terbaik.
bukan jawapan. Zai tahu itu. Semua orang tahu ayat itu bukan jawapan. Dia angguk, seolah-olah faham, seolah-olah menerima. Tapi dalam kepala dia, soalan itu masih tergantung. Tak dijawab, tak hilang. Dia pandang sekali lagi kertas di atas meja. Ada graf, ada nombor, ada sesuatu yang sepatutnya memberi makna. Tapi semua itu tak penting. Yang penting cuma satu, masa. Dan masa itu tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang sedang dicuri. Dia tak menangis. Belum. Mata dia kering. Terlalu kering. Seolah-olah tubuh dia sendiri belum sempat faham apa yang baru berlaku. Tangan dia jatuh ke sisi. Jari sedikit menggenggam. Kemudian lepas. Genggam lagi. Lepas lagi. Gerakan kecil. Tanpa sedar. Doktor sambung bercakap. Tentang pilihan. Tentang rawatan. Tentang kemungkinan. Semua itu melintas tanpa tinggal. Zai hanya dengar satu perkara. Tiada siapa yang boleh jamin apa-apa. Dia akhirnya duduk, perlahan. Kerusi berbunyi sedikit bila disentuh. Bunyi itu terlalu kuat dalam telinga dia. Dia tunduk, pandang lantai. Dah satu titik kecil di lantai. Mungkin kotoran, mungkin bayang. Dia fokus pada titik itu terlalu lama. Seolah-olah kalau dia berhenti melihatnya, semua ini akan kembali menyerang. Puan, suara doktor lagi. Zai angkat kepala sedikit. Pandangan mereka bertemu. Dan di situ, tanpa kata, dia nampak sesuatu. Bukan harapan. Bukan juga putus asa sepenuhnya. Tapi sesuatu di antara. Yang lebih sukar dijelaskan. Dia angguk lagi, automatik. Seperti tubuh dia sudah belajar untuk bertindak tanpa menunggu hati bersetuju. Kemudian dia berdiri. Kali ini, lebih perlahan, langkah pertama terasa berat. Langkah kedua, lebih berat. Dia capai tombol pintu. Sejuk. Dia berhenti sekejap, tangan di tombol. Tak bergerak. Di belakang dia, doktor masih ada. Bilik itu masih sama. Segala yang baru diberitahu masih tergantung di udara. Kalau dia buka pintu ini, dia tahu. Dia tak boleh kembali ke sebelum ini. Dia tekan. Pintu terbuka. Cahaya koridor masuk sedikit. Lebih terang daripada dalam bilik. Dia keluar. Dan pintu itu tertutup semula di belakang dia. Klik. Bunyi yang sama. Tapi kali ini, terasa seperti penutup kepada sesuatu yang tak akan kembali. Zai berdiri di luar. Orang lalu lalang. Bunyi biasa. Kehidupan biasa. Dia tarik nafas. Kali ini, masuk sedikit. Tapi tak cukup. Dia angkat tangan ke dada. Tekan perlahan. Seolah-olah cuba menahan sesuatu yang sedang runtuh dari dalam. Telefon dalam beg dia bergetar. Sekali, dua kali. Dia tak ambil. Dia tak boleh. Belum. Dia hanya berdiri di situ beberapa saat, atau mungkin lebih lama daripada itu. Kemudian dia mula berjalan. Satu langkah. Kemudian satu lagi. Dan di antara langkah-langkah itu, ada satu perkara yang dia sedar. Dia perlu kembali ke bilik itu. Kepada Jamal, dengan sesuatu yang dia sendiri belum mampu terima. Dan itu lebih menakutkan daripada apa yang doktor baru sahaja katakan. Bilik itu kembali sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang penuh. Zai duduk semula di kerusi yang sama. Kedudukan yang sama. Jarak yang sama. Seolah-olah tak ada apa yang berubah sejak dia keluar tadi. Kecuali satu perkara yang tak nampak. Tapi terlalu berat. Jamal masih di situ. Mata separuh terbuka. Nafas perlahan. Mesin di sebelah katil terus berbunyi dengan ritma yang sama. Beep, beep, beep. Tak cepat, tak lambat. Macam masa yang sengaja berjalan tanpa peduli. Zai tak terus bercakap. Dia letak beg di lantai. Betulkan sedikit posisi kerusi. Walaupun tak perlu. Tarik hujung lengan baju. Gerakan kecil. Berulang. Jamal pandang dia. Lama. Tanpa tanya apa-apa. Dan dalam pandangan itu, ada sesuatu yang seolah-olah sudah tahu. Bukan tahu sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatkan soalan jadi, tak perlu. Ramai orang kat luar. Akhirnya Jamal bersuara. Soalan ringan. Terlalu ringan. Zai angguk. Hanya itu. Tak ada tambahan, tak ada cerita. Padahal di luar tadi, penuh dengan orang. Dengan bunyi. Dengan kehidupan yang terasa asing. Tapi semua itu tak keluar dari mulut dia. Perkataan jadi terlalu besar.
Jamal pandang ke siling sekejap, kemudian kembali ke arah Zai. Awak penat, kan? Zai geleng lagi. Refleks. Walaupun mata dia sudah merah sedikit, walaupun bahu dia jatuh sedikit ke depan, tanda sesuatu sedang menekan dari dalam. Sunyi lagi. Mesin berbunyi. Langkah kaki di koridor. Suara jauh seseorang memanggil nama. Di antara semua bunyi itu, mereka berdua duduk dalam sesuatu yang lebih senyap daripada senyap. Zai capai tangan Jamal. Perlahan. Jari dia menyentuh hujung jari Jamal dulu, seperti menguji. Kemudian barulah dia genggam sepenuhnya. Pegangan itu tak kuat, tak juga longgar. Seperti seseorang yang belum pasti, sama ada harus pegang atau bersedia untuk lepaskan. Jamal balas sedikit genggaman itu. Hanya sedikit, cukup untuk membuatkan dada Zai terasa sempit. Dia tunduk. Pandang tangan mereka, lama. Seolah-olah di situ ada jawapan yang dia tak mampu cari di tempat lain. Telefon dalam beg dia menyala lagi. Cahaya kecil dari dalam zip yang sedikit terbuka. Nama seseorang berkelip di skrin. Tak jelas, tak penting. Saya perasan. Tapi dia tak ambil. Cahaya itu padam sendiri. Beberapa saat kemudian, menyala lagi. Dia masih tak bergerak. Seolah-olah dunia di luar itu sudah jauh. Terlalu jauh untuk disentuh. Siapa? Jamal tanya perlahan. Zai angkat kepala sedikit. Tak penting. Dia jawab cepat. Terlalu cepat. Kemudian dia pandang ke arah lain, seolah-olah jawapan itu sendiri perlu disembunyikan. Jamal tak tanya lagi. Dia hanya angguk kecil. Dan di situ, satu lagi soalan tergantung, tanpa perlu disebut. Zai tarik nafas perlahan. Kali ini lebih dalam sedikit. Tapi masih ada sesuatu yang menghalang di tengah. Dia buka mulut. Dokter tadi. Ayat itu terhenti. Tak sambung. Perkataan selepas itu tak keluar. Dia tutup semula mulut. Bibir ditekan sedikit. Mata turun ke lantai. Jamal tunggu. Tak mendesak. Tak menyuruh. Hanya tunggu. Beberapa saat berlalu. Atau mungkin lebih lama. Zai cuba lagi. Dia cakap. Terhenti lagi. Kali ini lebih lama. Tangan dia yang memegang tangan Jamal sedikit mengetat. Tanpa sedar, nafas dia jadi tak teratur. Mata mula berair, tapi masih tak jatuh. Jamal tarik nafas kecil. Kemudian, tak apa, 2 perkataan. Perlahan, tenang. Tapi tuat untuk menghentikan semua percubaan Zai untuk bercakap. Dia angkat kepala, pandang Jamal. Dan di situ, untuk pertama kali sejak tadi, mata mereka benar-benar bertemu. Tak ada senyuman. Tak ada kata, hanya pandangan yang terlalu penuh dengan perkara yang tak boleh disebut. Zai rasa sesuatu naik ke tekak dia. Panas, menekan. Dia telan. Sakit. Dia alihkan pandangan, tak mampu tahan lama. Tangan mereka masih bersama. Tapi perlahan-lahan, jari Zai mula longgar. Sedikit demi sedikit. Seperti seseorang yang tak sedar dia sedang melepaskan. Jamal perasan. Dia tak tarik balik tangan. Dia biarkan. Dan bila akhirnya jari mereka terpisah sepenuhnya, tiada siapa yang bersuara. Tiada siapa yang cuba pegang semula. Mesin di sebelah katil masih berbunyi. Pip, pip, pip. Zai sandar sedikit ke belakang kerusi. Kepala dia menyentuh permukaan keras. Mata dia terpejam sekejap. Hanya sekejap. Seolah-olah dia cuba lari. Walaupun tahu tak boleh pergi ke mana-mana. Telefon dalam beg. Senyap sekarang. Tiada cahaya, tiada bunyi. Segala sesuatu di dalam bilik itu kembali kepada ritma yang sama. Jamal pandang ke arah tingkap. Cahaya petang mula masuk, lembut. Sedikit kekuningan. Bayang langsir bergerak perlahan. Zai buka mata semula. Dia pandang Jamal. Kemudian pandang ke arah lain. Kemudian kembali pandang dia. Pergerakan kecil itu berulang. Seolah-olah dia mahu kata sesuatu, tapi setiap kali hampir, dia berhenti. Dan dalam ruang antara semua yang tak diucapkan itu, mereka berdua duduk, dekat. Tapi terasa semakin jauh, cahaya petang itu jatuh tepat di hujung katil. Kuning, lembut, hampir cantik. Zai perasan sesuatu. Cara cahaya itu menyentuh wajah Jamal. Sama seperti satu hari dulu. Bukan di hospital, bukan di bilik putih yang sunyi ini, tapi di sebuah dewan. Lampu pentas menyala, orang ramai, suara bergema.
Dan Jamal berdiri di tengah. Dia ingat, tak semua, hanya serpihan. Suara pertama yang keluar dari mikrofon. Cara dia pegangnya dekat, seperti sesuatu yang penting. Lagu bermula perlahan, kemudian naik. Orang di sekeliling Zai berdiri. Ada yang angkat tangan, ada yang menangis. Tapi Zai hanya duduk. Diameter. Mata dia tak lepas dari pentas. Ada 1 detik, pendek, hampir tak disedari, Jamal pandang ke arah sisi pentas. Bukan tepat ke arah dia, tapi cukup dekat untuk membuatkan jantung dia berhenti sekejap. Pandangan itu tak lama, tapi cukup. Seolah-olah seluruh dewan itu hilang, tinggal hanya 2 titik yang hampir bertemu. Kemudian bunyi tepukan, lampu berubah, lagu tamat. Dan sebuah Forbid Bird. Beep, saya blink. Bilik hospital kembali. Cahaya petang masih di situ, tapi kini terlalu pucat, terlalu senyap. Tak ada musik, tak ada suara. Hanya bunyi mesin yang konsisten dan nafas yang semakin perlahan. Jamal masih di katil. Tak bergerak banyak. Zai pandang wajah itu lagi. Lama. Seolah-olah cuba cari lelaki di atas pentas itu dalam tubuh yang sekarang terlalu diam. Dia tarik nafas. Ada 1 lagi serpihan datang. Bukan dewan kali ini. Hujan. Bunyi hujan atas bumbung kereta. Cermin depan kabur. Wiper bergerak perlahan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Seperti ritma yang tak habis-habis. Mereka duduk dalam kereta. Tak bercakap. Radio mati. Zai pegang hujung lengan baju dia sendiri. Jamal hanya pandang ke depan. Kadang-kadang jari dia ketuk perlahan stereng. Tak ikut lagu. Tak ikut apa-apa. Hanya kebiasaan. Sejuk? Jamal tanya tanpa pandang. Zai geleng. Walaupun sebenarnya, ya, dia tak suka mengaku perkara kecil. Jamal tak tanya lagi. Beberapa minit kemudian, atau mungkin lebih lama, dia hulurkan tangan, buka sedikit penghawa dingin, ubah arah angin, tanpa kata, tanpa minta. Zai pandang pergerakan itu, sekejap, kemudian dia alihkan pandangan keluar. Tapi ada sesuatu dalam dada dia yang terasa penuh. Tak besar, tak dramatik, tapi cukup untuk tinggal. Pip, pip. Zai kembali ke bilik. Tangan dia kini di atas paha. Kosong. Tak lagi menggenggam apa-apa. Dia pandang ke arah tangan Jamal yang terbaring di sisi. Tak bergerak. Untuk beberapa saat, dia hanya lihat. Tak sentuh, seolah-olah jarak kecil itu tiba-tiba jadi sesuatu yang sukar dilalui. Cahaya di bilik berubah sedikit. Matahari semakin rendah. Bayang semakin panjang. Zai bangun perlahan, pergi ke tingkap. Tarik langsir sedikit, cukup untuk menahan cahaya yang terlalu terang. Gerakan itu mengingatkan dia kepada sesuatu lagi. Bilik kecil, bukan hospital. Tirai nipis berwarna putih. Angin masuk perlahan. Bau kopi dari dapur. Jamal di belakang, bersandar pada pintu. Awak ni suka sangat tutup cahaya. Nada dia ringan. Ada senyum. Zai tak jawab. Dia hanya betulkan langsir itu sedikit lagi. Pastikan cahaya masuk pada sudut yang dia mahu. Tak terlalu terang, tak terlalu gelap. Tak semua benda kena terang. Dia cakap perlahan. Hampir macam bercakap dengan diri sendiri. Jamal ketawa kecil. Dan bunyi itu masih jelas dalam ingatan dia. Sekarang tak ada ketawa. Zai lepaskan langsir. Dia berdiri sekejap di situ. Menghadap tingkap. Tapi mata dia tak fokus keluar. Lebih kepada sesuatu di dalam yang sedang bergerak tanpa arah. Dia berpatah balik. Langkah perlahan. Kembali ke kerusi. Duduk. Kedudukan yang sama. Segalanya seperti kembali ke titik awal. Tapi dengan berat yang bertambah. Dia pandang Jamal lagi. Wajah itu masih ada. Tapi semua yang pernah menghidupkannya, suara, ketawa, gerak, seolah-olah tersimpan di tempat lain. Zai angkat tangan sedikit. Berhenti. Turunkan semula. Kemudian, akhirnya, dia capai tangan itu sekali lagi. Kali ini, lebih perlahan. Lebih berhati-hati. Seperti seseorang yang takut. Jika dia bergerak terlalu cepat, kenangan itu akan pecah. Pip, pip, pip. Bunyi mesin terus berjalan. Tak berubah. Tak peduli tentang cahaya yang semakin pudar.
Tak peduli tentang memori yang datang dan pergi, Zaid tunduk sedikit. Jari dia menyentuh jari Jamal. Dan di antara sentuhan itu, semua yang pernah ada, lampu pentas, hujan di kereta, langsir putih yang bergerak, datang dan hilang dalam satu nafas yang terlalu pendek untuk ditahan. Cahaya hampir hilang, bukan gelap sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatkan semua benda jadi lembut, kabur di tepi. Bunyi mesin masih sama, bip, bip, tapi sekarang ia terasa lebih jauh, seolah-olah tenggelam dalam sesuatu yang lebih besar daripada bunyi itu sendiri. Zaid masih duduk, tak bergerak lama. Tangan dia di atas tangan Jamal, tapi kali ini sentuhan itu lebih ringan, seperti seseorang yang sudah letih untuk menggenggam kuat. Dia tarik nafas perlahan. Kemudian dia bangun, kerusi berbunyi sedikit, bunyi kecil yang biasanya tak penting. Tapi dalam bilik itu, ia kedengaran seperti sesuatu yang terlalu jelas. Zaid berdiri di sisi katil. Dia tak terus pandang Jamal. Sebaliknya, dia betulkan hujung selimut dulu. Tarik sedikit ke atas. Luruskan lipatan di tepi. Ratakan dengan tapak tangan. Gerakan itu terlalu teliti. Seperti seseorang yang cuba buat sesuatu dengan sempurna, walaupun dia tahu kesempurnaan itu tak akan mengubah apa-apa. Jamal tak bersuara. Mata dia separuh terbuka. Nafas masih ada. Perlahan, tidak stabil, tapi cukup untuk membuatkan setiap detik terasa seperti sesuatu yang perlu dijaga. Zaid duduk semula. Lebih dekat kali ini. Tak banyak, hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatkan lutut dia hampir menyentuh katil. Dia pandang wajah Jamal. Lama. Seolah-olah ini kali pertama, dan mungkin kali terakhir, dia benar-benar melihat tanpa terganggu oleh apa-apa. Tak ada dokter, tak ada telefon, tak ada dunia luar. Hanya dia dan lelaki di hadapan dia. Jari dia naik perlahan. Kali ini, tak berhenti di udara. Dia sentuh hujung jari di dahi Jamal, perlahan. Kemudian bergerak sedikit ke tepi, menyentuh garis rambut. Gerakan yang sangat kecil, tapi penuh dengan sesuatu yang tak pernah dia tunjuk selama ini. Jamal tutup mata sekejap. Ustadz menerima. Zaid tarik tangan semula. Letak di atas katil. Diameter. Beberapa saat berlalu, atau mungkin lebih lama, dia tunduk sedikit. Dahi hampir menyentuh tangan Jamal. Tak sepenuhnya. Hanya cukup dekat untuk merasakan kehangatan yang semakin berubah. Rehatlah. Suara dia keluar perlahan. Hampir berbisik. Saya ada. Ayat itu pendek. Tak lengkap. Tak jelas. Tapi cukup. Jamal tak jawab. Tak perlu jawab. Nafas dia naik, turun, perlahan. Ada jeda di antara setiap nafas itu. Jeda yang semakin panjang, semakin tidak menentu. Zaid dengar. Setiap satu. Seperti seseorang yang sedang mengira sesuatu. Yang dia tahu tak boleh dihentikan. Dia capai tangan Jamal sekali lagi. Kali ini, genggaman dia tak kuat. Hanya letak. Seperti meletakkan sesuatu di tempatnya. Telefon dalam beg dia menyala lagi. Cahaya kecil muncul di sudut mata dia. Dia tak pandang. Tak kali ini. Segala sesuatu di luar bilik itu tak lagi masuk. Dia hanya duduk. Tangan di atas tangan Jamal. Mata pada wajah itu. Nafas ditahan setiap kali mesin berbunyi. Pip, pip, pip. Kemudian, ada satu saat, bunyi itu terasa lebih panjang di antara satu dan yang lain. Zaid tak bergerak, tak panik, tak bersuara. Dia hanya menunggu. Seperti dia sudah tahu, tanpa perlu diberitahu. Jari dia bergerak sedikit, mengusap perlahan, sekali. Kemudian berhenti. Dia tarik nafas. Dalam, lama. Kemudian lepaskan, perlahan. Tak apa, dia bisik lagi. Bukan kepada Jamal sepenuhnya. Mungkin kepada dirinya sendiri. Atau kepada sesuatu yang dia tak nampak. Dia bangun perlahan. Lepaskan tangan itu, pergerakan yang sangat kecil. Tapi terasa seperti sesuatu yang terlalu besar. Dia betulkan selimut sekali lagi. Pastikan semuanya kemas. Seperti tadi. Seperti ritual yang sama. Kemudian dia berdiri di sisi katil. Tak bergerak. Mata dia masih pada wajah Jamal. Lama. Terlalu lama, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, atau mungkin cuas melabatkan sesuatu yang sudah berjalan. Di luar, suara orang berlalu lagi.
Lampu di koridor menyala satu persatu. Malam mula masuk tanpa bunyi. Di dalam bilik itu, Zai masih berdiri. Tangan di sisi. Mata tak beralih. Dan dalam diam yang terlalu penuh itu, ada sesuatu yang sudah pun dilepaskan tanpa perlu disebut. Hari tak bergerak seperti biasa. Atau mungkin bergerak, tapi terlalu perlahan sampai terasa seperti tidak bergerak langsung. Cahaya pagi masuk dari tingkap, lembut, pucat, kemudian hilang sedikit demi sedikit, digantikan oleh warna petang yang sama seperti semalam, dan esok mungkin akan sama lagi. Saya tak pasti hari apa. Isnin? Selasa? Tak penting. Semua hari terasa seperti satu hari yang panjang yang tak pernah habis. Dia duduk di kerusi yang sama. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang berjalan ke tingkap, kadang-kadang hanya pandang ke arah pintu tanpa sebab, tapi kebanyakannya dia hanya duduk. Mesin di sebelah katil masih berbunyi, pip, pip, pip. Ritma yang tak berubah. Satu-satunya perkara yang konsisten di dalam ruang itu. Nafas Jamal masih ada. Naik, turun. Kadang-kadang terlalu perlahan sampai Zai terpaksa tunduk sedikit, mendekatkan telinga, hanya untuk memastikan. Masih ada. Dia tarik nafas kecil setiap kali itu, seperti seseorang yang baru sahaja diingatkan bahawa sesuatu belum hilang sepenuhnya. Di luar bilik, dunia bergerak. Pintu terbuka, pintu tertutup. Langkah kaki berlalu di koridor, cepat, lambat, tergesa-gesa, santai. Ada suara ketawa, ada suara marah, ada suara yang memanggil nama seseorang dengan cemas. Semua itu masuk sedikit ke dalam bilik, kemudian hilang. Tak pernah tinggal lama. Zai pernah cuba berdiri di pintu. Hanya berdiri. Melihat keluar ke koridor panjang itu, lampu putih berbaris, lantai bersih, orang berjalan tanpa henti. Dia lihat seorang wanita memegang tangan seorang lelaki tua. Dia lihat seorang kanak-kanak duduk di lantai, bermain dengan sesuatu yang tak jelas. Dia lihat seorang dokter berjalan laju, file di tangan. Semua itu terasa seperti filem yang tak ada suara. Zai tak keluar. Dia hanya berdiri beberapa saat. Kemudian kembali masuk, tutup pintu perlahan. Klik. Bunyi itu jadi biasa sekarang, seperti sempadan kecil antara dua dunia yang dia tak lagi cuba bezakan. Dia kembali ke kerusi. Duduk. Posisi yang sama. Tangan di atas paha. Kadang-kadang bergerak, menggosok hujung jari satu sama lain, seperti mencari sesuatu yang hilang. Telepon dia masih di dalam beg. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang bergetar, dia jarang buka. Bila dia buka pun, hanya lihat sekejap. Nama-nama, message, soalan. Macam mana keadaan? Perlu apa-apa? Kami doakan. Dia baca, kemudian tutup, tak balas. Perkataan terasa terlalu jauh dari apa yang dia lalui. Petang datang lagi, cahaya masuk dari tingkap. Sama seperti semalam, Zai berdiri, pergi ke tingkap. Dia tarik langsir sedikit, cukup untuk biarkan cahaya masuk, tapi tidak terlalu banyak. Gerakan yang sama, setiap hari. Seolah-olah dia cuba mengawal sesuatu yang sangat kecil, kerana yang besar sudah tidak dalam tangan dia. Dia pandang keluar. Langit berubah warna, biru ke kuning, kemudian ke oranye yang semakin pudar. Orang di bawah masih bergerak. Kereta lalu, seseorang lelaki berdiri di tepi jalan, bercakap di telefon. Dunia itu terlalu jauh. Saya letak tangan di kaca tingkap. Sejuk. Dia biarkan tangan di situ beberapa saat, kemudian lepaskan. Kembali ke kerusi. Jamal masih di katil. Posisi yang hampir sama sejak semalam. Atau mungkin sejak hari sebelumnya. Masa di sekitar dia terasa. Berhenti. Zai duduk. Diameter. Kadang-kadang dia bercakap sedikit. Bukan ayat panjang. Hanya serpihan. Ingat tak? Hari hujan tu, selalu lupa kunci. Kopi tadi pahit sangat. Ayat-ayat itu keluar perlahan. Tak lengkap. Kadang-kadang tak ada sambungan. Jamal tak jawab. Tapi Zai tetap bercakap. Seolah-olah suara itu bukan untuk dijawab. Hanya untuk mengisi ruang yang terlalu sunyi. Kemudian dia diam semula. Beberapa menit. Beberapa jam. Tak ada beza. Mesin terus berbunyi. Pip, pip, pip. Kadang-kadang bunyi itu terasa lebih kuat. Kadang-kadang hampir hilang. Seperti sesuatu yang bermain dengan perasaan dia.
Malam turun. Lampu di dalam bilik menyala. Putih, dingin. Cahaya dari tingkap hilang sepenuhnya. Koridor di luar masih hidup. Langkah kaki tak pernah berhenti. Zai sandar sedikit ke belakang kerusi. Mata dia terpejam sekejap. Bukan tidur. Hanya rehat yang tak betul-betul rehat. Beberapa saat kemudian, dia buka mata semula. Terus pandang ke arah Jamal. Seperti takut kalau dia terlepas sesuatu, walaupun hanya satu saat. Dia capai tangan Jamal lagi. Letak perlahan. Tak genggam. Hanya letak. Seperti meletakkan sesuatu yang perlu ada di situ. Dia duduk. Diameter. Menunggu. Tanpa tahu apa yang dia tunggu. Tanpa data tahu dan bila ia akan berlaku. Di antara bunyi mesin, cahaya lampu, dan langkah kaki di koridor, masa terus berjalan. Atau mungkin sudah berhenti, tanpa sesiapa benar-benar sedar. Petang turun perlahan. Bukan tiba-tiba. Bukan gelap sekaligus. Hanya cahaya yang semakin lembut. Semakin jauh dari warna siang. Menyentuh dinding putih, katil, wajah yang terbaring. Semuanya jadi sedikit kabur di tepi. Seperti memori yang mula pudar. Langsir bergerak sedikit. Angin entah dari mana. Zai duduk di kerusi. Posisi yang sama. Tangan di atas paha. Kadang-kadang bergerak. Kadang-kadang diam. Mesin di sebelah katil masih berbunyi. Pip, pip, pip. Tak berubah. Tak peduli waktu. Tak peduli cahaya yang semakin hilang. Dia pandang ke arah tingkap. Sekejap. Kemudian kembali ke arah katil. Wajah itu masih di situ. Tak banyak berubah. Atau mungkin sudah berubah, tapi terlalu perlahan untuk disedari. Zai condong sedikit ke depan. Seperti mahu dengar sesuatu. Tapi tiada apa. Hanya nafas. Yang ada dan tidak ada. Di antara jeda yang sukar difahami. Dia tak panggil nama. Tak sentuh. Hanya duduk dan lihat. Telefon di dalam beg senyap. Tak menyala. Tak bergetar. Seolah-olah dunia di luar juga berhenti cuba. Langkah kaki di koridor masih ada. Tapi semakin jauh. Semakin perlahan. Atau mungkin dia yang tak lagi mendengar. Cahaya semakin rendah. Warna petang berubah menjadi sesuatu yang hampir kelabu. Bayang di lantai memanjang. Zai tarik nafas. Dalam, lepas. Perlahan. Dia alihkan sedikit posisi duduk. Kerusi berbunyi kecil. Kemudian diam semula. Jari dia bergerak. Mencari sesuatu di hujung kain selimut. Sentuh. Lepas. Sentuh lagi. Gerakan kecil. Berulang. Seperti menunggu. Atau mungkin menahan. Mata dia tak beralih. Masih di situ. Masih pada satu titik yang sama. Mesin berbunyi lagi. Pip. Beberapa saat. Pip. Jeda di antara bunyi itu terasa panjang. Terlalu panjang. Zai tak bergerak. Tak tunduk. Tak bangun. Hanya duduk. Seperti seseorang yang sedang mendengar sesuatu yang orang lain tak dengar. Cahaya hampir hilang sepenuhnya sekarang. Lampu di dalam bilik mula terasa lebih terang daripada sebelumnya. Terlalu putih, terlalu jelas. Zai masih di situ. Tak berubah. Tak bercakap, tak menangis. Hanya ada. Dan dalam diam itu, seperti ada sesuatu yang sedang mendekat. Perlahan, tanpa bunyi, tanpa bentuk. Dan dia masih duduk, seolah-olah menunggu sesuatu yang hanya dia, yang tahu mungkin akan tiba.